Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak cikgu. Satu bestari dan nombor satu efektif. Cikgu akan membuat sedikit review pra PAT Sains Tingkatan 1 buat 1 yang mana soalan-soalan ini ada yang sudah jawab secara online lah. Jadi cikgu akan bincangkan satu persatu untuk kamu buat ulang kaji. Okey, kita tengok soalan yang pertama dahulu. Okey, raja di bawah menunjukkan 4 alat pengukur dalam amal. Ingat lagi ya, alat pengukur. Okey. Baik, di sini ada 4 alat. Ni kenal dulu lah nama-nama alat yang tahu kan keluar soalan. Ini namanya angkuk vernier. Ini angkuk vernier. Ini tolok skru mikrometer. Ini kenalah pembaris. Ini pengukur ataupun angkuk luar. Angkuk luar ni tengok dia ada luar begini kan. Maksudnya dia boleh ukur diameter dalam. Diameter luar, diameter dalam. Jadi tengok soalannya, alat pengukur manakah yang boleh digunakan untuk mengukur diameter sebiji guli? Ini guli, kita nak ukur diameternya dari atas sini. Berapa dia punya ketinggian ataupun ketebalan lah guli tu. Tengoklah, ni bukaan tu, cuma letak guli. Sini boleh, sini pun boleh. Ini tak boleh, ini lebih pada untuk ukur diameter luar. Kalau bikat dan sebagainya. Jadi jawapannya adalah 1 dan 2. Mana 1 dan 2? Okey, jawapannya adalah A. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Antara kejadian berikut yang manakah berkaitan dengan subjek biologi? Bio ni menyebabkan sesuatu yang organisma, benda-benda yang hidup. Biologi. Okey. Jadi astronomi ni fizik. Ini fizik. Jadi mestilah doktor biologi kan. Doktor-doktor ni hebatlah subjek biologi. Dan juga ahli botani. Ahli botani ni ahli pertanian lah. Pun perlu ada ilmu biologi lah. Yang buat kajian-kajian berkaitan tumbuhan benda hidup. Kan tumbuhan pun benda hidup juga. Jadi 3 dan 4. 3 dan 4 jawapannya adalah B. Okey, baik. Soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan simbol yang dilabelkan pada sebuah bekas yang mengandungi bahan P. Ingat lagi kat simbol-simbol yang ada dalam amal. Kan ingat ada yang bahan mudah meresap, mudah terbakar. Ini contoh simbol amaran. Ini apa ni? Bahan radioaktif. Radioaktif ni bahan-bahan tertentu sajalah yang tidak stabil, yang akan melepaskan sinaran. Ada beta, gamma. Okey, dan juga beta, alfa, gamma. 3 sinaran kan radioaktif. Jadi antara yang berikut yang manakah bahan P? Bahan P carilah bahan radioaktif. Iodin bukan bahan radioaktif. Lambung bukan bahan radioaktif. Merkuri juga bukan bahan radioaktif. Jadi jawapannya ialah plutonium. Biasa kalau simbol macam nuklear ni kan satu lagi biasa ada juga uranium lah. Mana tahu kan uranium. Begitu. Plutonium ataupun uranium. Okey, baik. Jawapannya adalah D. Okey, seterusnya. Apakah unit SI untuk arus elektrik? Ingat balik tak? Ada 5 kuantiti asas. 5 kuantiti asas. Ingat lagi ni, ada panjang, ada jisim, ada masa, suhu, arus elektrik. Yang ni cikgu suruh hafalkan di kelas. Pak Jin makan sup answer. Pak, panjang. Jisim, J ni jisim, M ni masa, S tu suhu, A ni angsa. A ni angsa. A ni adalah arus elektrik. Jadi arus elektrik unit antarabangsanya ataupun standardnya ialah ampere. Ataupun simbolnya A lah. Jadi kena ingatlah, kena hafal. Ini ada 5 saja. Ada 5 jawapannya. Ampere. Simple saja, senang. Okay, basic saja. Okey, seterusnya. Organisma manakah yang dipadankan dengan kaedah pembiakan yang betul? Kita tahu banyak kalau organisma ni ada macam-macam jenis pembiakan. Ada belahan dia dua, ada pertunasan, ada pembiakan vegetatif. Jadi kena tahulah satu persatu. Okey, ini contoh sajalah, kamu sudah salin ni dalam buku kan. Okey, mana jawapan yang boleh sesuai? Tengok sini. Belahan dia dua biasanya ameba dengan paramecium lah. Okey, tengok yeast pertunasan. Yeast pertunasan. Pertunasan ni yang keluar terus anaknya kan. Okey, yeast. Yeast ada dalam pertunasan. Jadi jawapannya ialah yeast lah, jawapannya pertunasan. Okey, baik. Jadi yang lain boleh tengoklah, mana tahu keluar kan soalan. Okey, baik, seterusnya.
Raja di bawah menunjukkan struktur sel tumbuhan. Sel ingat kita ada dua jenis sel tumbuhan dengan sel haiwan. Kenapa sel tumbuhan ni? Kita nak tahu. Macam mana nak tahu sel tumbuhan? Kita tengok di luar ni dia ada dinding sel. Kalau ada dinding sel ni confirm ini adalah sel tumbuhan. Jadi kena ingat dulu apa nama-nama struktur yang ada ini, namanya vakuol. Q ni namanya mitokondria kan. Okey, ataupun ada notanya di sini. Okey. Mitokondria. Seterusnya R ni nukleus. Okey. Dan S ialah kloroplas. Okey, baik. Tengok kalau sini kamu sudah lukis kan. Boleh tengok baliklah. Jadi pasangan manakah yang boleh jumpai dalam sel haiwan? Maksudnya dia ada di tumbuhan, dia juga ada di haiwan. Jadi tengok di haiwan dia ada vakuol. Jadi dia ada vakuol kan di sini. Jadi salahlah vakuol. Ini salah. Maksudnya di tumbuhan, di haiwan tiada vakuol. Di haiwan hanya ada ni bawah ni haiwan. Cuma ada nukleus dengan mitokondria atau mitokondria. Kloroplas S ni salahlah sebab dalam tumbuhan saja yang ada kloroplas, tumbuhan hijau kan, untuk minum makanan sendiri. Jadi S ni salah. Jadi antara PQ, QR, antara Q sudah betul, mesti wajib ada, ini membukakan tenaga. Dan nukleus wajib adalah sebab dia membawa bahan genetik kan, keturunan sesuatu tumbuhan kah, manusia, hidupan. Jawapannya ialah Q dan R. Jawapannya B ya. Jadi selalu tengoklah, mana tahu kan soalan suruh kamu label-label nama-nama struktur ni, kena ingatlah. Okey, baik. Seterusnya, struktur sel manakah yang menghasilkan tenaga? Sebenarnya saya cakap tadi, untuk menghasilkan tenaga adalah mitokondria. Ini berlakunya proses kimia di situ. Okey, baik. Seterusnya, ni mitokondria. Ingat baliklah, kamu sudah tulis. Okey, nukleus ada bahan genetik. Kloroplas, tumbuhan minum makanan sendiri. Sitoplasma ni yang kecil-kecil. Berlakunya tindak balas kimia. Okey, untuk hasilkan tenaga paling banyak adalah mitokondria. Okey, baik. Seterusnya, pernyataan manakah menggunakan maksud homeostasis? Ini adalah bab 3. Jadi homeostasis ialah ini ya. Bagaimana badan kita ni dia boleh berubah mengikut keadaan, iaitu pengekalan keadaan persekitaran dalam badan. Maksudnya kalau badan suhu kita tinggi, apa berlaku pada sistem badan kita untuk dia menurunkan balik suhu tersebut. Contoh, dia ada tindak balasnya lah. Okey, baik. Seterusnya jawapannya A. Nombor 9. Maklumat di bawah menerangkan mekanisme pembetulan yang berlaku dalam badan manusia bila berlaku perubahan di kesan. Okey. Salur darah tiba-tiba mengembang, air kencing menjadi sedikit. Apa yang menyebabkan proses-proses ini berlaku? Apakah perubahan itu? Kenapa ia boleh berlaku? Ini tengok balik nota kita yang kamu sudah lukis sebelum ini. Okey, ni tengok ni. Salur darah mengembang, air kencing sedikit. Bermaksud berlaku apabila suhu normal kita 37 kan meningkat. Bila yang meningkat, maka berlakulah keadaan ini supaya suhu tersebut boleh diturunkan. Jadi bila sudah berlakunya air kecil sedikit, salur darah mengembang, otak kita tafsir dan suhu tersebut akan menurun. Adalah tindak balas yang berlaku. Jadi suhu badan akan menurun secara semula jadi. Jadi jawapannya ialah yang menyebabkan ini bukan suhu badan menurun. Yang menyebabkan proses ini berlaku adalah suhu badan meningkat. Yang ini ya. Yang akan menyebabkan inilah berlaku, iaitu salur darah mengembang dan juga air kencing sedikit. Okey. Baik, seterusnya. Raja di bawah menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Jadi kena kenallah nama-nama bahagian ni. Ni nak apa? Okey, ingat balik ya. Ini dia punya strukturnya. Yang cikgu sebut telur-telur. Ini namanya testis. Okey. Okey. Seterusnya ini zakar lah, zakar. Ini yang panjang ini ialah ductus sperma yang boleh menyalurkan sperma lah daripada testis ini dibawa keluar dari uretra kita. Jadi C ni apa? C ni yang adalah vesicle semen. Okey.
Basikal semen inilah sebenarnya adalah membekalkan nutrien ataupun makanan lah kepada sperma kita. Jadi jawapan di sini dia kata, struktur manakah ABCD yang melambangkan bendali mengandungi nutrien untuk sperma? Sperma dalam testis yang hasilkan makanannya adalah inilah, iaitu C ya, basikal semen. Jawapannya C. Baliklah. Okey, baik, seterusnya. Raja di bawah menunjukkan ketulan ais yang sedang melalui suatu proses. Kamu tengok asalnya ais batu. Ais batu. Tiba-tiba jadi air. Maksudnya sudah mencair. Jadi berubah dari pepejah jadi cecair. Ini proses fizikal luaran kan. Pepejah jadi cecair. Daripada ais jadi air. Okey. Kenyataan manakah benar tentang proses itu? Tidak berbalik. Tidak berbalik ni maksudnya dia tak boleh jadi balik. Maksudnya kalau ais jadi air tak boleh jadi ais. Boleh kan? Boleh kan? Jadi ini salah lah. Jadi proses ini boleh berlaku. Contoh, pepejah boleh jadi cecair boleh patah balik jadi pepejah cecair peleburan. Kamu ambil air tadi letak dalam peti ais, jadi ais balik. Jadi proses ini sebenarnya berbalik, bukan tidak berbalik. Jadi salah lah. Okey, membebaskan tenaga. Salah sebab dia sepatutnya adalah menyerap. Menyerap ni maksudnya dia akan serap haba, dia akan memutuskan ikatan, dia akan menjadi cecair lah dari pepejah yang rapat-rapat. Bila serap tenaga dia akan jadi jauh-jauh, iaitu cecair lah. Jadi salah, dia membebaskan. Bukan menyerap, membebaskan. Bahan baru terbentuk tidak. Ais masih lagi air, cecair masih lagi air. Jadi tiada bahan baru terbentuk. Jawapannya ialah D lah. Melibatkan perubahan fizikal, iaitu pepejah berubah menjadi cecair. Ini adalah nota menetapkan keluar yang nama-nama ke. Kena jawab betul-betul lah. Ingat, pepejah kepada cecair, peleburan, cecair pada gas, pendidihan. Yang mana biru ni haba diserap. Okey. Yang warna hijau ialah haba dibebaskan, berlawanan lah. Okey, baik, seterusnya. Soalan yang ke-12. Raja di bawah menunjukkan sebiji telur segar yang tenggelam dalam air. Sejumlah garam ditambah ke dalam air itu untuk membuat telur masin. Okey, dapati bahawa telur itu timbul. Bila timbul, ingat timbul tidak tumpat. Maksudnya benda-benda yang timbul ni tidak tumpat. Ataupun ringan lah. Dia akan berada di atas. Timbul. Okey, berada di atas. Okey, baik. Jadi kita baca. Maksud di sini bila telur ni di atas, air garam di bawah, maksudnya telur ni kurang tumpat dia di atas. Air garam ni lebih tumpat, macam laut mati lah. Bagaimana orang boleh terapung kan? Okey, pernyataan manakah benar tentang situasi ini? Okey, air lebih tumpat dari telur. Kalau air lebih tumpat, air ni patutnya telur ni di atas kan? Salah lah. Air lebih tumpat. Okey. Larutan garam lebih tumpat. Ni garam lebih tumpat daripada telur. Betul lah, sebab garam di bawah, telur di atas. Jawapannya ialah B. Okey, baik. Seterusnya. Antara berikut manakah struktur atom neutral? Ingat neutral, kita kena ingatlah bilangan neutral. Baiklah. Lupa sudah. Okey. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi mana proton ni biasanya positif simbolnya, elektron ni di luar negatif, yang di orbitnya. Inilah orbit, contoh ni elektron lah yang negatif. Okey. Jadi cari yang bilangan sama. Ini ada dua elektron, satu proton. Tapi tak sama kan? Salah. Ini satu elektron, satu proton. Betul, sama. Jawapannya ialah D. Okey, baik. Seterusnya. Raja di bawah menunjukkan. Ini adalah jadual bekal lah. Seperti mana cikgu kamu ingat sebelum ini. Ada banyak kan unsur kan? Okey. Jadi mana satu logam, mana yang kena pasi, yang mana satu logam. Okey, baik. Sebenarnya kalau kumpulan 1 dan kumpulan 2 ni sebenarnya logam. Kecuali yang pertama saja, first. Ini adalah hidrogen. Hidrogen bukan logam. Ini gas. Jadi
Sebabkan dia label arc, jadi hidrogen ni salah lah. Arc tu salah. Mana ada arc, arc salah. Okay. Baik, di sini adalah kumpulan yang di sebelah ini adalah automatik, bukan logam. Logam. Okay, baik. Jadi yang ada di sini salah lah. T, U ni salah. Ni T pun sama. Okay. Salah. Jadi mana jawapannya? Jawapannya ialah di tengah ini dipanggil unsur separa logam. Maksudnya dia boleh jadi logam, dia boleh jadi bukan logam. Jadi jawapannya adalah S dengan V. V ya. Ataupun ini jadualnya. Ingat baliklah satu saja ni yang atas ni. Yang bukan logam. Sebenarnya yang kuning ni semua adalah logam. Start dari sini. Okay. Semua ni adalah logam. Ke sebelah kanan kamu tu adalah bukan logam, iaitu warna biru ni ya. Okey, baik, seterusnya. Udara mengandungi berapa jenis gas? Ini selalu cikgu soalkan dalam kelas ni. Okey, berapa peratus gas nadir dalam atmosfera? Kena ingat balik. Dalam udara kita ni, ingat bukan oksigen yang paling banyak. Apa yang paling banyak? Ingat balik pecahan ini. Yang paling banyak adalah nitrogen sebenarnya. Udara kita ni nitrogen ya. Nitrogen 78. Jadi salahlah dia minta sini adalah gas nadir. Gas nadir di sinilah iaitu 0.97. Mana tahu soalan lain tanya berapa nitrogen ni nitrogen nitrogen. Ingatlah oksigen tak banyak iaitu hanya ada 21. Ini 21 ni adalah oksigen. Okey. 0.03 ni adalah karbon dioksida. Okey, jawapannya ialah B lah, 0.97 untuk gas nadir ataupun bahan-bahan lain lah, iaitu semangka, habuk dan sebagainya. Okey, seterusnya maklumat di bawah menunjukkan kegunaan gas P. Okey, untuk hasilkan amonia. Amonia biasanya dalam industri baja lah, amonia. Okey, sebagai ejen penyejuk semasa dalam keadaan cecair. Jadi amonia dia punya strukturnya NH3. Kalau kimianya lah cara tulisnya kan. Maksudnya amonia ni mesti ada unsur nitrogen dengan hidrogen. Jadi cari sini mana gas P yang ada kaitan. Nitrogen, hidrogen ni helium tak ada. Oksigen tiada, nitrogen. Oh, ada nitrogen. Sama kan? Jadi jawapannya ialah C, nitrogen. Baik, seterusnya. Mengapakah kilat kelihatan terlebih dahulu sebelum bunyi burung? Kenapa? Bila kilat saja biasanya kita apa? Kita tutup telinga baru kita nampak dulu cahaya baru kita tutup telinga. Betul kan? Oh, nampak. Okey. Kenapa? Kenapa kita nampak dulu cahaya baru dia bunyi? Contohlah dari jauh kita tengok ada cahaya dari di langit kan. Barulah bunyi tu kedengaran. Dia lambat sikit macam ada bug delay kalau main PUBG tu bug. Okey, kenapa ada delay? Sebab cahaya ni dia bergerak laju. Cahaya bergerak laju pada bunyi. Jadi jawapannya ialah A ya. Laju cahaya ni kalau cahaya. Okey, dia punya lajunya 3 darab 10/8 meter per saat. Laju kan 3 darab 10 kalau bunyi tak laju sangat pun. Okey, bunyi hanya 330 meter per saat dia punya kelajuan. Jadi memang cahaya laju lah A ya. Sebablah bila kilat kita nampak pancaran kilat dahulu diikuti dengan bunyi. Okey, baik, seterusnya. Soalan 18. Okey. Ajar di bawah menunjukkan seorang budak lelaki yang berdiri di hadapan cermin. Ingat cermin satah yang kita guna hari-hari yang untuk kita tengok badan kita. Apakah jenis image? Ingat image cermin satah. Image-nya berada di dalam cermin. Di dalam cermin. Kamu tak boleh pegang sebenarnya. Yang kamu pegang itu cermin. Di dalam. Bermaksud image ini adalah maya. Image sahih ni yang boleh dipaparkan. Contoh image pada skrin laptop cikgu. Dia boleh sentuh. Jadi maya. Itu adalah image sahih ataupun nyata. Kalau image maya ni image yang tidak boleh dipegang ataupun dipaparkan pada skrin. Jadi untuk image untuk ciri-ciri image terbentuk oleh cermin satah mestilah maya. Pertama maya. Cirinya maya untuk cermin. Lagi satu sama saiz. Dia mengulang kajilah, menetapkan keluar struktur
Apa lagi ciri kalau image yang dihasilkan oleh cermin SATA sama saiz, songsang sisi. Okey, songsang sisi. Apa songsang sisi ni? Maksudnya kalau objek tu angkat tangan kanan, image dalamnya akan nampak dia angkat tangan kiri, itu maksud songsang sisi. Dan juga jarak objek sama dengan jarak image. Maksudnya kalau kamu berdiri 2 mozaik dari cermin, image dalam cermin juga akan berdiri 2 mozaik dari cermin lah. Yang begitu. Okey, ini contoh cirinya. Ini cari. Okey, Maya. Ada Maya. Okey, jawapannya ialah B. Ingat lah, Maya dengan sahih tak boleh sekali. Dia mesti asing-asing sama ada Maya ataupun sahih. Salah satulah. Okey, baik. Seterusnya. Raja di bawah menunjukkan 3 lapisan. Tajuk yang terakhir, tajuk bumi. Jadi pun kamu sudah tengok animasi. Kena tahulah dia punya struktur bumi kita ni apa nama-namanya. Okey. Yang ni kena tahulah. Yang pertama sekali ni, yang paling luas sekali kita panggil kerak. Kerak. Jadi P ni kerak. P kerak. P kerak. Okey. Yang lain ni salah sudah. Okey. Seterusnya yang kedua ni, yang Q ni kita panggil ini ya, Q ni kita panggil apa ni? Mantel. Mantel. Jadi ini salah. Jadi yang R ni yang paling last sekali iaitu teras dalam. Ini ya, ini adalah R. Jadi jawapannya ialah B lah. Kalau ikut punya ni. Okey, baik. Seterusnya. Jenis batuan manakah yang terbentuk apabila batuan, lumpur, pasir, sisa haiwan dan tumbuhan dimendapkan oleh aliran air? Jenis batuan bila ada air, bila ada ais, bila ada angin, ini adalah fakta lah. Jadi kena baca ini, suruh salingkan hari itu. Ini contoh-contoh batuan. Ada igneous, ada sediment, ada metamorphic. Kita tengok sediment ni terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai, glasier, air panas dan juga angin. Jadi ni enapan. Kalau igneous ni proses penyejukan dan pembekuan magma. Ini untuk gunung berapi. Kalau metamorphic, batuan igneous dan bahan sedimen terdedah kepada tekanan dan suhu yang tinggi. Jadi yang enapan hanya satu, iaitu sedimen. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Baik, jadi habis sudah untuk review pra pentaksiran akhir tahun jatuh 1 volume 1. InsyaAllah kalau ada masa cikgu akan buat yang kedua yang ada soalan struktur dan juga esei untuk kita bincangkan bersama. Selamat menonton, selamat ulang kaji. Good luck untuk peperiksaan nanti. Sekian, terima kasih.